Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian pada malam bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di tempat yang bahagia ini, dan kita mengambil kesempatan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, yang mana dengannya Allah mengabulkan segala hajat di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini sebab yang mana dengannya Allah menyelamatkan kita daripada segala musibah, segala azab, segala kesusahan di dunia dan akhirat, dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan taufik, yang mana dengannya dapat kita mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya zahir dan batin. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan melepaskan kita daripada segala jenis azab dan hisab, dan dimasukkan syurga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita kebaikan dan afiat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab Dakwah Utama, kita telah habis bahagian yang kelima pada minggu yang lepas, dan kita akan memasuki kepada bahagian yang keenam daripada kitab ini. Cuma tadi saya terlintas ini dalam fikiran saya untuk mengadakan satu pengajian ringkas dalam ilmu akidah, disebabkan saya merasakan kepentingannya bagi kita untuk memahami beberapa perkara yang bersangkut paut dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita lihat ini bagaimana? Ini hanya lintasan yang di fikiran. Cuma saya merasakan insya-Allah sekali-sekala bagus kalau kita mengadakan sedikit pengajian bagi kitab yang ringkas. Saya baru terjemahkan kitab Al-Imam Sanusi yang dikenali sebagai kitab Al-Mufidah. Mungkin saya ceritakan sedikit. Kitab Al-Mufidah ini dia asalnya daripada manuskrip yang dibahas oleh Syekh Khalid Al-Zahri. Jadi beliau mendapati manuskrip ini di Maktabah Hasaniyah, yang di Morocco, dan selepas itu dia membukukannya. Maka saya mendapatkan manuskrip itu daripada beliau, maka saya terjemahkan kepada bahasa Inggeris. Jadi dalam manuskrip itu ada 3 kitab. Pertama sekali kitab Al-Mufidah, yang merupakan pengajian asas dalam ilmu akidah. Ini adalah ibarat ini level yang pertama. Lepas itu Al-Imam Sanusi mengarang ini kitab yang kedua, dan dia menamakannya Al-Hafidah. Dan selepas itu dia mengarangkan kitab ini yang ketiga, yang dia menamakannya Surah-Surah. Ini yang terkenal, kitab Surah As-Surah. Dan selepas itu baru datang kitab Ummul Barahin. Yang paling yang terkenal di alam Melayu adalah kitab Ummul Barahin, yang disyarahkan oleh ramai ulama-ulama Melayu. Tetapi sebelum itu ada kitab-kitab ini, 3 kitab yang tadi saya sebutkan. Pertama sekali adalah Mufidah, selepas itu Hafidah, selepas itu Surah-Surah, baru datang Ummul Barahin. Selepas ini Ummul Barahin, beliau Al-Imam Sanusi mensyarahkan Ummul Barahin dengan syarahnya sendiri. Maka ia dikenali sebagai Syarh Ummul Barahin Lis Sanusi. Dan selepas itu ini beliau mengarang Aqidah Al-Kubra dan sebagainya. Jadi saya merasakan mungkin pengajian kita ini, kita masuk ini kepada kitab Al-Mufidah. Dan kitab Mufidah ini merupakan kitab asas dalam ilmu akidah, tetapi sangat penting sekali kandungannya. Dia merupakan fondasi ini dalam mempelajari ilmu akidah dan juga kitab-kitab ilmu solusi yang lain. Ini terlintas dalam fikiran saya tadi, memandangkan beberapa hari lepas saya boleh terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Maka kita boleh terjemahkan kepada bahasa Melayu insya-Allah. Dan kita boleh mengadakan pengajian itu sehingga ini khatam, saya rasa mungkin wallahualam mungkin dalam 2 bulan boleh habis ini kitab itu. Sebab dia hanya 2 muka surat, tetapi mampat. 2 muka surat tapi kitab ni ini mampat, memerlukan ini kepada syarah. InsyaAllah nanti saya lihat ini bagaimana. Tapi hari ini insyaAllah kita teruskan dengan
dengan dakwah utama dalam mukaddimah bagi bahagian ini yang ke-6. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat bersama insya-Allah. Nah, bahagian ke-6 muka surat 188. Bahagian ke-6, perihal anak-anak dengan ibu bapanya dan para isteri dengan para suaminya dan hamba sahaya dengan pemilik. Nah, dalam bahagian ini Al-Imam Al-Haddad akan membicarakan tentang tanggungjawab-tanggungjawab. Apakah tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak? Apakah tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa? Tanggungjawab suami kepada isteri, isteri kepada suami. Begitu juga hamba kepada tuannya. Walaupun zaman sekarang ini kita tidak ada hamba, tapi zaman dahulu ini kita ada hamba. Islam juga menerangkan tentang adab-adab hamba kepada tuan dan tuan kepada hamba. Nah, nasihat dan peringatan, bimbingan dan ancaman. Ketahuilah bahawa tanggungjawab golongan orang-orang yang tersebut di atas ini terikut kepada orang-orang yang berkuasa ke atas mereka. Namun begitu, hak-hak dan tanggungjawab ketuhanan yang ditujukan kepada mereka adalah lebih berat dan lebih banyak lagi daripada hak-hak dan tanggungjawab orang-orang yang berkuasa ke atas mereka, dari para ibu bapa, para suami dan para pemilik, meskipun itu juga dinamakan hak dan tanggungjawab. nah, asalnya Imam Al-Haddad mengatakan hak dan tanggungjawab ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melaksanakan tanggungjawab, harus kita faham kita melaksanakannya pertama sekali sebab Allah yang mewajibkan. Perkara yang kedua adalah kita melaksanakannya hanya kerana Allah. Jadi ada dua perkara di sini. Perkara yang pertama adalah melaksanakan tanggungjawab. Perkara yang kedua adalah melaksanakan tanggungjawab kerana Allah. Sebab ada orang ini dia melaksanakan tanggungjawab untuk maslahatnya ataupun untuk kepentingannya. Dia melihat ini kepada kebaikan daripada sudut keduniaan. Tetapi Islam ini mengajarkan kepada kita, perlu kita faham bahawasanya kita melakukannya kerana Allah, baru kita dapat pahala. Kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang ini apabila keluar bekerja kerana Allah, maka pekerjaannya menjadi ibadah. Tapi kalau dia bekerja kerana dunia, dia dapat dunia. Dia keluar bekerja ini untuk dunia, dia dapat dunia. Seorang pelajar yang ini dia belajar kerana dunia, dia dapat dunia. Tapi kalau dia belajar kerana Allah, insya-Allah dia dapat Allah. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Yani orang melakukan hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau dia hijrah kerana dunia, dapat dunia. Dia hijrah kerana berkahwin, dapat berkahwin. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap yang amalan disertakan berdasarkan kepada niat, dan manusia diberikan pahala oleh Allah berasaskan dengan apa yang diniatkan. Kalau diniatkan Allah, dia dapat Allah. Tapi kalau dia niat dunia, dia dapat dunia. Maka niat ini perkara yang sangat penting sekali. Sebab ini ia menjadi sebab kita mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah." Jadilah kamu manusia-manusia yang menegakkan keadilan dalam melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab. Syuhada'a lillah, dan kamu melakukannya kerana Allah. Bukan hanya kamu melakukannya ini kerana keduniaan, bukan kamu melakukannya kerana manusia, tetapi ini untuk mendapatkan keridaan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajarkan kepada kita, seorang suami melaksanakan tanggungjawabnya kepada isteri, bukan kerana isteri, tapi kerana Allah. Tapi isteri adalah kita punya amanah. Allah yang menguji kita dengan isteri kita, sama ada kita melaksanakan perintah Allah atau tidak. Begitu juga seorang isteri mentaati suaminya bukan kerana suaminya, tapi kerana Allah. Ini masalah feminisme ini hari ini. Dia mengatakan kenapa yang ini isteri nak kena taat kepada suami dan sebagainya. Mereka adalah manusia-manusia yang jahil, yang tidak kenal kepada agama. Sebab yang ini agama kita membicarakan yang ini tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kita melaksanakan perintah Allah kerana Allah, bukan yang ini kerana manusia. Kita sebagai suami memberikan nafkah kepada isteri kerana Allah, bukan yang ini kerana isteri kita. Kita seorang isteri mentaati kepada suaminya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang ini kerana suaminya. Seorang isteri memakai hijab dan tudung, bukan yang ini kerana apa-apa, tetapi kerana Allah yang diperintahkannya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya. Hari ini ada orang yang salah faham, dia menangkakan kesian dari wanita Islam kena pakai tudung. Ini adalah seolah-olah kita kita perkataan mereka gunakan menindas kan, seolah-olah ini kita menindas yakni wanita-wanita kita. Tapi mereka tidak faham ini adalah perintah Allah.
Jadi seorang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari sebab suaminya suruh memakai ataupun bapanya suruh memakai dan sebagainya. Tetapi kita melaksanakan sebab Allah memerintahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu juga untuk kita mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Allah meletakkan kita dalam melaksanakan di dalam syariatnya atas ini perintah-perintahnya. Maka kita sebagai orang Islam harus kita faham perkara ini. Ini adalah nikmat daripada Allah, kefahaman agama. Sebab Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak kebaikan baginya, Allah bukan memberikan kepada harta, tapi Allah memberikan kepadanya kefahaman dalam agama. Ini menunjukkan Allah sayang kepada orang ini. Jadi perkara-perkara seperti ini kita harus memahaminya dengan baik. Kalau tak, ini kita boleh salah faham ini dengan arus yang sedang ini berlaku ini sekarang ini di mana-mana. Ujian yang semasa bagi orang beriman. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Seterusnya beliau membicarakan tentang ayat ini dalam Al-Quran Al-Karim. Ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tanggungjawab bagi seorang manusia. Yang pertama sekali yang penting bagi seorang manusia adalah dia tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah perkara yang paling penting sekali. Asas ini agama Islam, ma'rifatullah. Asas ini dalam agama kita adalah kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah maksudnya supaya kita mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Sebab syirik membatalkan semua amalan kita. Syirik ini membuat seseorang itu terjerumus ini dalam yakni bahaya dan maksiat, dan tidak ada maksiat yang lebih besar daripada syirik ini kepada Allah. Itu sebab Luqman Al-Hakim, apabila Allah menceritakan dalam Al-Quran, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman Al-Hakim hikmah, daripada ini adalah bersyukurlah kepada Allah. Idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Perkara yang pertama sekali Allah menceritakan kita tentang Luqman, nasihatnya kepada anaknya, dia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Dia mengatakan wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Sebab ini kesyirikan yang kepada Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Ini adalah perintah ini yang pertama. Ayat ini mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah yang ini telah yang ini memerintahkan bahawasanya kamu tidak sembah melainkan Allah, dalam mentauhidkan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini yang ini seperti mana tadi saya mengatakan tentang ilmu akidah, maka di sini yang ini terletak ini kepentingan mempelajari ilmu akidah. Sebab ilmu akidah merupakan ilmu yang mana dengannya kita kenal kepada Tuhan yang kita sembah. Kita kenal yang ini kepada sifat-sifatnya. Kita kenal yang ini kepada yakni perkara-perkara yang ini mustahil baginya. Kita kenal yang ini kepada perkara yang jaiz baginya. Maka ini adalah kewajipan bagi setiap Muslim untuk mengenalnya. Ini adalah kewajipan kita yang pertama sekali. Maka selepas itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Perintah ini yang kedua adalah melakukan ihsan kepada kedua ibu bapa. Al-Imam Al-Haddad menukilkan ayat ini pada permulaan bab ini, memberikan isyarah yang bahawasanya melakukan kebaikan kepada ibu bapa ini dia datang selepas tauhid, menunjukkan kepentingannya dan keberatan. Ini bukan yang perkara yang remeh dalam Islam. Sebab ini dia datang ini selepas tauhid, dan tauhid seperti mana kita mengatakan yang paling tinggi sekali, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi-nabi dan rasul membawa tauhid, memerintahkan kaum ini untuk sembah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Yang kedua Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan yakni berlaku ihsan yakni kepada kedua ibu bapa. Di sini kita nak kena merenungkan perkataan ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Kita dalam bahasa Arab ini ihsan ini dia rubai. Dia adalah fi'il muta'addi daripada hasuna. Jadi bila kita mengatakan hasanun ataupun hasuna syai'u, maksudnya satu perkara yang baik. Hasan maksudnya baik. Tetapi bila kita meletakkannya ini kepada wazan ini af'ala, dia jadi muta'addi. Ahsana maksudnya melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Maka manakah lebih kuat maknanya, hasan ataupun ihsan? Ihsan.
Maka di sini maksud yang daripada ihsan adalah kebaikan atas kebaikan. Yani Allah tidak memerintahkan kita melakukan kebaikan kepada ibu bapa, tetapi Allah memerintahkan kita melakukan kebaikan atas kebaikan. Boleh faham insya-Allah? Mungkin saya memberikan misal. Sekarang kalau kita menanyakan apakah kebaikan kepada ibu bapa? Misalnya yang melakukan kebaikan ini adalah perkara yang umum. Seseorang yang misalnya dia melihat ini ibu bapanya dan dia senyum, ini adalah satu kebaikan. Ini adalah satu kebaikan. Tetapi apakah kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan ini? Yang ini bukan saja yang ini dia senyum, tetapi yang ini dia menggembirakan yang ibu bapa ni sebagai misal. Maka ini kita mengatakan ihsan. Yang ini maksudnya dia adalah kebaikan atas kebaikan. Yang ini dia bukan saja melakukan kebaikan, tapi dia melakukan lebihnya atas kebaikan. Ini yang diperintahkan oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Jadi perkataan ihsan berbeza dengan hasan. Sebab Allah boleh mengatakan wabil walidaini hasanan. Allah boleh mengatakan yang ini dan berlakulah kebaikan kepada ibu bapa, tapi Allah tidak mengatakan dan berlakulah kebaikan kepada ibu bapa. Allah mengatakan dan kepada ibu bapa kamu lakukan ihsan, iaitu kebaikan atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Itu sebab ini para ulama mengatakan bagi sesiapa yang masih ada ibu bapa, maka ini adalah peluang yang emas. Tapi tak semua daripada kita di sini yang ibu bapa masih hidup lagi. Ada yang masih ada ibu bapa, ada yang tidak ada. Tetapi bagi mereka yang masih ada ibu bapa, ibu bapa ini adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita lihat kisah Uwais al-Qarni pada awal kitab Da'wah Utama Imam Al-Haddad mengisahkan tentang kisah Uwais al-Qarni. Beliau nak berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi disebabkan khidmat kepada ibu bapanya, dia tak dapat jumpa kepada Nabi SAW. Tetapi Allah menaikkan derajat. Seorang sahabat Nabi SAW nak pergi berjihad, Nabi mengatakan, kamu ada ibu bapa yang memerlukan kamu? Dia mengatakan, ya, ibu aku memerlukan aku dan sedang sakit. Nabi mengatakan, fafihima fajahid, yakni kamu berjihadlah terhadap ibu bapa kamu dengan menjaga mereka. Yakni hatta seorang sahabat nak pergi jihad, Nabi mengatakan tak boleh. Yakni kamu jihad ini dengan siapa? Kamu jihad ini bagi ibu bapa kamu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya khidmat ini kepada ibu bapa adalah perkara yang mudah mendekatkan kita kepada Allah. Ada orang yang ini dia ilmu tak banyak, amal pun tak banyak, tetapi kelebihannya Masya Allah, dia punya sayang ke ibu bapanya, khidmat ke ibu bapanya, Allah menjadikan dia wali. Tapi dia tak tahu yang dia wali. Sebab ini khidmat ini kepada ibu bapa dengan ikhlas dan dengan ihsan. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa, yang membukakan bagi seseorang pintu-pintu anugerah daripada Allah di dunia dan akhirat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selepas itu Allah menerangkan kepada kita berkenaan dengan beberapa adab terhadap ibu bapa. Lebih-lebih lagi apabila ibu bapa sudah sampai kepada umur tua. Sebab dalam ayat ini mengkhususkan perkara ini. Yang mana Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma. Kalau sekiranya kedua-dua ibu bapa ataupun salah satu daripada mereka telah sampai kepada al-kibar, iaitu umur tua. Apabila ibu bapa ini sampai kepada umur tua, ini maksudnya apabila mereka sampai kepada umur yang mana mereka memerlukan bantuan dan infak dan nafkah dan khidmat daripada anak-anak, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Janganlah kamu mengatakan kepada mereka walaupun dengan perkataan uff. Yang ini maksudnya kita nak kena menjaga lisan terhadap kedua ibu bapa, dan jangan menyakiti hati mereka, sebab ini menyakiti mereka membawa dosa yang berat, dosa yang berat. Ulama kita mereka mengatakan apa saja dosa yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus, dia adalah dosa besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut satu dosa secara khusus, maka ini dia bukan dosa yang kecil. Kalau dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dosa dan hukuman bagi dosa, ini adalah kabair. Misalnya ini kita ada zina, betul kita Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
yakni orang lelaki yang melaku zina dan orang wanita yang melaku zina, maka sebablah mereka dengan 100 sebatan, yakni disebut maksiat dan disebut hukuman. Ini menunjukkan bahawasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang besar, dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Begitu juga kalau ada dosa yang disebutkan secara khusus, maksudnya ada penekanan yang di sini daripada Allah supaya ia ditinggalkan. Dan ini adalah berkenaan dengan lebih-lebih lagi kalau ibu bapa sudah sampai kepada umur tua. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. yakni Allah memerintahkan kita berkata baik yakni kepada kedua ibu bapa. Waqfid lahumā janāḥa dhulli minar rahmah. Dan juga yakni berlaku yakni baik dan supaya yakni tidak yakni bermegah-megah di hadapan mereka ataupun yakni membawa ini sikap ini kesombongan di atas mereka dan merendahkan diri bagi mereka. Ini juga disebutkan dalam ayat ini. InsyaAllah pada pengajian kita ini yang akan datang, InsyaAllah kita akan meneruskan yang disebabkan masa. Sebab perkara ini ada perkara yang memerlukan kepada keterangan sedikit. InsyaAllah kita berhenti di sini.